macam mana. Tetapi macam mana nak bangun qiyamul lail itu kita yang susun. Kadang-kadang kita tengok alim ulama ni macam subhanallah, macam Rasulullah SAW, Nabi tidur, walaupun Nabi tidur, matanya tutup, Allahu Akbar, hatinya celak. Sebab tu ada ulama kata Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi tak ambil wuduk. Sebab Nabi tidur, hakikatnya tak tidur. Hakikat tak tidur. Hakikatnya. Ini manusia-manusia terpilih tuan-tuan. Macam Syekh Tayyib Al-Makki yang meninggal dekat Mekah. Umur dia meninggal 106 tahun. Tahun bila dia meninggal, Allahumma salli Muhammad, 2000 Allahumma salli Muhammad, tak silap saya, tahun 4 tahun lepas, dekat Mekah. Syekh Tayyib Al-Makki ni orang Malaysia tu, guru besar tuan-tuan. Tapi subhanallah, amalan dia. Bila kita tanya kat dia amalan dia, subhanallah, apa Tok Guru amalan? Dia bagi benda mudah-mudah, tetapi tuan-tuan payah nak buat. Disiplin dia payah. Bila kita tanya apa amalan, dia kata siang berselawat 10,000, kemudian malam 10,000 petang. Tuan-tuan, itu baru buat selawat je, belum yang lain lagi. 10,000 tuan-tuan. Dia ni tuan-tuan ada tasbih panjang tuan-tuan. Syekh Tayyib Al-Makki ni, Tok Guru ni, dia cakap bila perlu saja. Kalau orang tanya dia jawab, kalau orang tak tanya dia tak jawab, dia diam je. Dia tak suka cakap yang lebih-lebih tuan-tuan. Jadi kalau duduk tuan-tuan, dia baring tuan-tuan, dia ada tasbih panjang. Dia baring tuan-tuan, dia baring, tangan dia bergerak. Tek, tek, tek. Dia tidur, tangan bergerak. Tek, 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 tek. Maksudnya tuan-tuan, ketika dia celak, dia bertasbih. Tidur, bertasbih. Persoalannya saya nak tanya, mana tidur dia? Sebab orang ini, orang istimewa. Kalau tengok keadaan Syekh Tayyib Almarhum, Syekh Tayyib Al-Makki ni, meninggal dekat Mekah, disemayangkan kat Masjidil Haram, tuan-tuan. Subhanallah, Tok Guru hebat ni. Orang Malaysia lagi, tuan-tuan. Orang Kedah. Meninggal dalam keadaan itu, kita tengok macam mana kalau ini manusia biasa, macam mana yang dikatakan Nabi tidur, matanya tutup, hatinya celak. Sebab Nabi ni dengan kita beza, iaitu zikirnya. Kita zikir bila mata kita sedar, tetapi Nabi berzikir 24 jam. Sebab tu kata ulama, rasul-rasul ni berzikir 24 jam. Zikirnya 24 jam. Sebab itu mereka tak tidur hakikatnya. Allahu Akbar. Dalam keadaan ini yang kita sebut bahawa hati yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kita tengok ulama pun ada macam ni. Sebab ulama ni tak macam kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang duduk 2-3 pagi kat kedai mamak, duduk minum tak apa tak, dalam keadaan menyembang, kadang-kadang membawang, kadang-kadang main Facebook, duduk fitnah orang, duduk kata orang dalam Facebook. Tapi saya nak sebut je lah, ulama kadang-kadang balik rumah dia 2-3 pagi juga, sebab pergi berdakwah, pergi berjuang. Tetapi walaupun dia balik 2 pagi, pukul 4 pagi dia atas sejadah dah. Atas pagi, pukul 4 pagi atas sejadah dah. Saya dah tengok tuan-tuan. Sebab macam mana saya boleh sebut, kita ikut dia musafir, kita tengok dia, subhanallah. Sama juga macam kita penat, sama juga macam manusia lain penat. Sejuk juga, musim sejuk. Bersalji juga. Musafir juga. Tapi 3-4 pagi atas sejadah mereka sudah solat. Mereka sudah solat menghidupkan malam. Sebab tu walaupun dalam keadaan tidurnya sedikit, tetapi dia boleh jaga dia punya solat malam dia. Kerana apa? Ia merupakan disiplin yang dia buat sejak kecil lagi. Dah lama dia buat. Jadi bangun malam ni makanan dia tuan-tuan. Walaupun dia sakit. Almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz, 3 hari sebelum dia meninggal, saya dapat masuk tengok dia duduk dekat ICU tu, dekat Hospital Kubang Krian. Sebab saya ikut anak dia Ustaz ni Abdul, dapat masuk tengok 3 pagi tuan-tuan, sebelum dia meninggal. Dalam keadaan doktor tu masukkan ubat paling kuat. Orang kena ubat tu tak ingat, tetapi Allah jaga dia. Sebab dia jaga Allah, nak kitab dia. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjaga kamu. Jagalah Allah, Allah menjaga kamu. Ihfazillah yahfazka. Ini hadis Nabi tuan-tuan. Sebab itu doktor kata orang ni bila kena ubat ni tak ingat dah. Tetapi Tok Guru ni Abdul Aziz, dia tak tinggal solat dia. Setiap kali waktu solat dia tersedar. Lepas tu dia tidur balik. Waktu solat dia tersedar, dia tidur balik. Saya masuk pukul 3 pagi. Demi Allah tuan-tuan. Dia sedang baring macam ni. Pakai kopiah baring tuan-tuan. Macam ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, solat malam tuan-tuan. Kanser tahap 4. Kanser prostat tahap 4. 3 hari sebelum meninggal, solat malam.
tuan-tuan, dia tak tinggal solat malam dia, tuan-tuan. Solat malam merupakan makanan bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan. Dan sebab itu cara kita nak bangun, janganlah kita tidur lewat. Bila tidur lewat, payahlah nak bangun. Tapi Allah dah ajar kita satu disiplin, kamu boleh buat dengan Ramadan. Dengan cara kamu bangun nak makan, kamu ambil wuduk 2 rakaat, solat, ambil wuduk, solat 2 rakaat sebelum daripada kamu makan. Ini satu pelaziman yang Allah didik dalam bulan Ramadan supaya kita menjadi orang yang ni dia tahajud ni dan qiyamul lail. Yang terakhir, di antara faktor lain juga yang boleh menyebabkan kita bangun malam, hendaklah tidur pada waktu siang kerana perkara ini dapat membantunya untuk melakukan qiyamul lail dan menggapai keredaan Allah. Ini kita panggil qailulah. Qailulah ni tidur sebelum zuhur sekejap dalam 15 minit kan. Tidur sekejap, nap sekejap, napping sekejap untuk bangun malam. Kerana kekuatannya ada di situ ada sunnahnya. Sebab tu tidur ni kalau kita tengok apalah sangat macam kayu balak, tergolek dia macam kayu balak, tapi tidur ada dosa pahala, ada syurga neraka. Tak tidur langsung tak tidur langsung haram. Tidur jadi wajib. Tidur tadi tak tidur langsung, tidur jadi wajib. Tak tidur langsung tidur jadi wajib. Tidur tak bangun seminggu penuh air basi, tidur jadi haram. Saja tidur harus. Tidur sebab nak bangun malam, qailulah, ikut sunnah Nabi, maka dia dapat apa dia? Dia dapat pahala apa? Pahala ikut sunnah Nabi. Sebab tu di Masjid An-Nabawi Madinah ada satu tiang namanya tiang sarir. Itulah tiang katil tempat Nabi tidur bila Nabi